Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua cakup sebadis dan rakan-rakan di luar sana. So, hari ni aku nak share satu hobi aku lah selain memancing, iaitu membela ikan. So, aku percaya di luar sana walaupun korang minat memancing, tapi dari satu sudut lain pula korang mesti ada membela ikan juga. So, aku ada mengalami beberapa isu atau masalah dalam membela ikan ni, iaitu aku membeli ikan sungai. Kebanyakannya memang, bukan kebanyakannya, semuanya adalah local species. Setup yang aku gunakan adalah aquarium 4 kaki. Kemudian aku menggunakan sistem filtration atau penapisan jenis blue box top water, dan aku menggunakan beberapa media lah yang aku akan share nanti. Aku ada masalah yang, ialah sebagai pembela ikan ni, ada masalah-masalah yang kita lalui. Jadi aku nak share dengan korang pada hari ni. So, tapi sebelum tu aku nak cerita sikit tentang penukaran sistem penapisan aku daripada blue box atau top filter kepada sistem wet and dry, iaitu trickle box wet and dry system. Baik, jom. Okay guys, ini adalah trickle system Sobo tu. Alright, dia sepanjang 4 kaki dan ada 4 kompartmen untuk satu tingkat. So dia punya ready made in kilang, dia ada 2 tingkat macam ni. Ni 2 tingkat. Alright, so dekat trickle ni, sistem ni dia ada dia punya pipe lah, tube dia untuk dia keluarkan. Ini tingkat pertama. So kalau kau tengok dekat dia punya kompartmen ni, dia ada lubang, ada banyak lubang, dan dekat sini adalah untuk mengawal air. Kalau penuh dia akan keluar ikut sini. So cara aku setting adalah aku tidak menyusun di lubang yang sama. So aku menyusun di lubang yang berbeza macam ni. So andai kata air melimpah, dia akan tetap masuk ke kompartmen yang nombor pertama lah, ataupun yang bawah sekali. So cadangannya aku akan meletakkan 3 kompartmen ni untuk media. Hujung ni aku akan letak khas untuk pH, iaitu coral, supaya air yang last ataupun air yang terakhir akan kena coral. Tapi sebenarnya kalau kau nak tahu macam mana trickle ni berfungsi, adalah bawah ni dia ada lubang juga kat sini. Dekat sini dia ada lubang. Inilah tempat air yang terakhir keluar. So dia sistem ni bertingkat, dia akan turun dan dia jatuh ke bawah. So air daripada sini semua akan turun ke bawah dan akan keluar ke lubang situ. Baik, jom aku cuba untuk susun sikit-sikit lah. Alright, nanti aku akan share dekat kau. Sebab aku akan letakkan trickle system ni di atas aquarium, baru aku susun. Sebab kalau aku susun daripada bawah, berat. Aku takut time aku angkat pecah, jatuh ke apa benda, boleh pecah. Okay, baik, stay tune. Okay, untuk filter trickle ni dia ada bagi juga tube. Tapi tube ni aku rasa sangat pendek, dan aku ada beli tube yang baru. Aku takut tak sampai nanti. Dan dia ada bagi sikit lah beberapa aksesori yang lain, seperti tube macam ni dan yang lain-lain lah. So aku ada beli ikan sungai, adalah beberapa jenis spesies ikan sungai, macam kelah, lampam emas, temoleh, krai, tengas, jerawat dan lain-lain lah. So hari ni aku nak ubah sistem filtration aku daripada menggunakan filtration blue box kepada trickle system. Sebab apa aku berpindah kepada trickle system ni adalah sebab aku ada 2 masalah melalui 2 masalah yang aku alami di blue box filter. Kenapa aku bertukar atau aku beralih daripada sistem blue box atau top filter kepada trickle system adalah kerana aku mengalami masalah satu, kehadiran bloodworms. Right, bloodworms ni adalah macam cacing-cacing dalam blue box tu. Tapi bloodworms ni dia akan datang bila air kau bersih. Tu satu. Kedua, kehadiran jentik-jentik. Bloodworms ni datang daripada fly widget, dia datang, dia bertelur. Okey, dan dia akan bertelur dan akan menjadi fly widget lah, dia macam lava dia lah. Bloodworms ni ada orang bela. Dia bela, dia bagi makan ikan. Kalau kau perasan ada bloodworms yang beku, sejuk beku tu kan. So korang bagilah makan ikan. Itu daripada fly widget. Kedua, jentik-jentik. Jentik-jentik ni dia bukan nyamuk Aedes tau. Dia daripada nyamuk macam nyamuk gajah tau aku tengok. Dia bukan nyamuk Aedes.
Dan jentik-jentik yang datang ataupun mendiami aku punya blue box ni, dia dah beradaptasi dengan kelajuan arus tu. Bermaksud dia tidak berenang pun, dia hanya mengikut arus tu. Okey. So satu nyamuk, kedua fly widget. Aku sangat pening kalau nyamuk ada datang kat rumah. So bahayalah kan, kita pun tak tahu kan. So that is why aku berubah kepada sistem trickle. Okey. Dan kalau korang ada mengalami masalah yang sama, korang boleh cuba kaedah ini. InsyaAllah tiada lagi masalah jentik-jentik. Alright, so jom kita teruskan. Aku beli perangkap nyamuk ni pun tak jalan. Dia datang juga. Dan nyamuk tu bertelur, berjentik-jentik dekat aku punya blue box. So aku ambil keputusan untuk aku beralih kepada sistem wet and dry, iaitu air tak bertakur. Okay, so air ni aku sedut daripada kita punya water pump. Dan aku cuci lah. Aku tak guna air pipe. Pernah juga aku guna air pipe sebab aku nak restart BB. Tapi kali ni aku tak nak. Aku guna balik air tu So aku ada nano bar atau nano pillar. Aku ada mountain tree. Yang ni gen 3. Yang lain ada gen 2. Aku guna Bioball GAE. Aku guna Sira Siporex. Aku guna Biohome Ultimate. Aku guna Crystal Bio. Dan yang ni Coral biasa lah, untuk aku gunakan menstabilkan pH. Dia punya sistem filterasi ni ataupun penapis dia, aku guna Japan filter. Alright, so aku dah cuci dah semua. Cuci je lah, kena cuci tolak-tolak sebab aku punya media ni dah ada bloodworm punya sarang. Right, so cuci je lah. Aku cucikan, bersih-bersihkan, cuci macam ni, guna air biasa. Lepas tu nanti kita susun balik di setup trickle. Ok, yang aku guna adalah trickle daripada brand Sobo. Ok, baik. Nanti kita check. Oh, terlebih dahulu aku juga ada guna oyster shell, tapi aku sudah tak nak pakai kot. Aku hanya gunakan coral sahaja. Ok guys, untuk stage pertama kita potong Japanese made ni, yang orang kata halus sikit bahagian bawah sekali, dan bahagian yang atas sekali kita letak yang kasar lah. So dia jadi macam ni lah. Alright. So untuk stage yang nombor 2, kita akan guna sponge yang warna putih. Kita guna sponge yang warna putih juga. Japanese Biochemical Felt Filter. Ok guys, ini adalah susunan media aku. Kita letak Mountain Tree, Nano Bar, Biohome Ultimate, Sira Siporex dengan GAE Bioball. Jalan straight, ujung tu adalah coral. Ok guys, jangan lupa last sekali dekat coral tu kita letak Crystal Bio. Crystal Bio ni terkenal di kalangan penternak ikan koi. Dikatakan geng-geng penternak koi di Jepun sangat gemar menggunakan ni sebab dia akan menghasilkan air yang sangat jernih. So kita tengok nanti macam mana. Selebihnya kita akan letak kat atas nanti sebab dah penuh. Ok guys, tapi sebelum tu jangan lupa letak tension gun dan juga Biopon lah untuk penambahan bakteria. Ok guys, so dia punya hasilnya yang terakhir atau final macam ni Kita ada 3 tingkat atau 3 stages. Yang atas kita letak filter yang kasar, kemudian ada lebihan media kita letak yang dekat bawah. Second layer kita ada letak lagi yang span yang halus, dan yang paling bawah sekali adalah 100% media lah. Alright, so kita guna sistem trickle dan dia akan jatuh ke bawah. So air akan naik daripada bawah sampai ke atas dan ada trickle system, hujan turun ke 3 lapisan dan akan turun semula ke dalam air seperti ini. Okey. Air tak adalah jernih sangat sebab aku baru lepas on wave maker, so kadang-kadang ada naik sikit lah untuk disedut. Kita tengoklah nanti macam mana. Alright.
Okey, itu saja setup untuk kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum.